السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل رب زدني علما. صدق الله العظيم. Dan katakan olehmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Tuhan, tambahkanlah ilmu kepadaku. Yang saya hormati pengerusi beserta seluruh ahli-ahli jawatan kuasa masjid, pegawai-pegawai masjid yang dimuliakan Tuan Imam, para asatidzah, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, bertemu pada malam ini buat kali yang kedua. Kali pertama puluhan tahun dulu, tahun 90 lebih, saya pun tak ingat. Ada sahabat dan Tuan Imam tolong peringat, saya lupa dah. Lama benar. Alhamdulillah, untuk sama-sama kita melakukan muhasabah, merenung dan memikirkan persoalan yang berhubung dengan kehidupan kita di dunia ini, dalam mengatur susun langkah-langkah kita
untuk sampai ke negeri akhirat, untuk selamat di negeri akhirat, dan supaya sudah tentulah kebahagiaan yang kekal abadi di negeri akhirat. Saya nak baca satu ayat pada malam ini. Ayat berhubung dengan ceramah dan khutbah yang telah disampaikan oleh musuh Allah Subhanahu wa ta'ala dan musuh manusia nombor satu, iaitulah iblis dan syaitan. Ayat yang tuan-tuan muslimat boleh rojok, iaitulah ayat 22 daripada surah Ibrahim alaihi salam. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amr innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana liya alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhiyya. Al-ayat. Mari kita lihat ayat itu dengan penuh kegerunan. Kisah yang berlaku di dalam neraka Allah. Allah cerita tentang khutbah ceramah yang disampaikan oleh iblis, syaitan kepada pengikut-pengikut dia. Selalu kita dengar khutbah atas dunia, ni khutbah dalam neraka, na'udzubillah. Allah sebut pada ayat 22 surah Ibrahim, wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amr, dan berkatalah syaitan lamma qudiyal amru, tak kalau telah diselesaikan urusan. Qudiyal amru, ma makna? Maknanya selesai dah. Ahli syurga masuk syurga, ahli neraka masuk neraka. Tu maksud dia, qudiyal amru, selesai dah, masing-masing dah dibalas.
kematian sudah disembelih. Ingat hadis, bila dah masuk semua dalam syurga, ahli syurga bergembira masuk syurga, neraka pun terima dah penduduk dia, maka kata Rasulullah akan dihadirkan al-maut. Kematian tu, mati tu, al-maut tu dihadirkan oleh Allah, dijelmakan dalam bentuk seekor kibash. Satu riwayat seekor kambing. Itulah al-maut, kematian, menyerupai kibash atau kambing itu. Lalu diletak bainan nar, antara neraka dan syurga. Tak tengah-tengah, kanan syurga, kiri neraka, letak tengah-tengah al-maut itu, mati itu, yang kambing tadi itu, kibash tadi itu, maka disembelih oleh malaikat. Bila disembelih, maka bertakbirlah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada kematian lagi, kerana kematian sudah disembelih. Maknanya tak ada mati dah. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Masuk syurga tak ada mati-mati dah. Kenapa? Sebab dah disembelih kematian. Kematian tu dah mati. Dua kali mati. Kematian dah mati. Al-maut sudah disembelih. So, tidak ada lagi kematian, kata Rasulullah. Masuk syurga selama-lamanya, abadan abada. Tak ada mati dah. Allahu Akbar. Macam mana nak bayang? Di dunia menunggu mati, kan? Dunia kita menunggu saat kematian, termasuk mati lesen memandu pun tunggu juga. Aku tak nak kena saman. Menunggu saat kita nak pergi jumpa Allah. Sehat pergi, sakit pun pergi, tua muda, sampai masa pergi, off you go, jalan. Masuk syurga, la yamut, tak mati dah. Tak mati, tak tidur. Ahli syurga tidur tak? Tak. Tidur sampai bila? Tak tahu sampai bila-bila. Dunia tidur, paling sedap tidur dalam masjid waktu kuliah, tu paling sedap kan? Tu paling sedap tidur waktu kuliah. Memang lena punya, kipas gegasi pula lagi lena awal. Syurga tak ada tidur, nikmat. Masuk neraka pun tak mati-mati. Na'udzubillah. Baik, patah ayat 22 Ibrahim, surah Ibrahim alaihi salam. Syaitan pun start ceramah. Lamma qudiyal amr, syaitan mula berkata, mula berceramah setelah Allah menyelesaikan segala urusan, yakni dalam tafsir Ibnu Kathir, bermakna semua sudah masuk syurga, yang neraka pun masuk neraka dah. Lalu syaitan memulakan ceramahnya. Innallaha wa'adakum wa'dal haqq, sesungguhnya Allah, kata syaitan depan dia ahli neraka,
Sesungguhnya kata syaitan, wa'adakum, innallah, sesungguhnya Allah, wa'adakum wa'dal haqq, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kamu dengan janji yang benar. Tengok, syaitan pun mengakui janji Allah benar. Kenapa kita manusia tidak merasakan janji Allah benar? Kita diajar dalam Quran, innallaha la yukhliful mi'ad. Dalam ayat lain, innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah memungkiri janji dia. Kita ulang setiap tahun, 2 kali setahun, Idul Fitri wa Idul Adha. Takbir mursal dan muqayyad. Kita ulang sadaqa wa'adah dalam takbir hari raya kita, sama ada mursal atau muqayyad. Antara slogan, antara ucapan kita ialah mengakui bahawa Allah itu sadaqa, benar janjinya. Maka hiduplah kita atas meyakini janji-janji Allah. Sama ada janji Allah tu duduk dalam Quran, atau janji-janji Allah itu dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berjanji memberi balasan yang baik kepada mereka yang melakukan kebaikan. Pegang janji itu. Walaupun kebaikan yang kita buat boleh jadi manusia cemuh, boleh jadi manusia marah, boleh jadi manusia tak suka, peduli apa kita? Yang kita kira janji Allah, aku buat baik walaupun mithqala habbah, walau sebesar debu zarah atom, tetap Allah bayar. Pegang janji Allah, tu nilai hidup. Walau kadang-kadang keletihan menimpa kita, letih, penat, ini benda biasa di dunia, asalkan janji Allah itu kita faham, balasan yang cukup setimpal. Yakin. Itulah yang Rasulullah ajar, tu yang sahabat ajar. Mereka, keyakinan mereka terhadap janji-janji Allah adalah cukup tinggi, tak terikut kita. Tak panik dah. Walhal tinggal dalam gua namanya Jabal Sur, tinggal berdua aja, musuh sampai depan pintu gua dah, nampak dah kaki Abu Jahal. Tapi Nabi tenteramkan Abu Bakrin dengan janji-janji Allah. Allah janji, kamu ikut Islam, kamu ikut peraturan Allah, kamu selamat. Kamu bantah Islam, kamu akan dilaknat oleh Allah, kamu akan hidup susah. Tu janji Allah. Pegang elok-elok. Baik, kemudian sambung ayat. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Syaitan kata, wa wa'adtukum, aku pun berjanji juga pada kamu,
fa akhlaftukum, tapi aku menyalahi janji aku, tak betul. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, dalam ayat ni Allah cerita setan sebut janji Allah betul, janji aku bohong. Dan di sana ada apa yang disebut oleh Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang paling hebat dalam ilmu penafsiran Al-Quran, termasuk Ibnu Mas'ud. Ni dua sahabat yang paling hebat dalam ilmu Al-Quran. Ibnu Abbas kata apa? Dalam Quran ada cerita janji Allah dengan janji syaitan. Ayat mana? Ibnu Abbas menamakan ayat itu dengan dua janji syaitan dan dua janji Allah. Saya skip sekejap surah Ibrahim, nanti saya patah balik. Kita pergi sekarang 268 Al-Baqarah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menaksirkan ayat 268 Al-Baqarah, Ibnu Abbas kata inilah ayat yang disebut oleh Ibnu Abbas dua janji Allah, dua janji syaitan. Apa kata Allah? 268 Al-Baqarah, asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Allahu akbar. Tengok sekejap 268 Al-Baqarah. Kejap lagi saya patah 22 Ibrahim. Apa kata Allah? 268 Al-Baqarah, asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan menjanjikan untuk kamu dua benda, kata Allah. Pertama, syaitan menjanjikan al-faqra, fakir, miskin. Maksud dia apa? Sedekah. Maksud dia apa? Zakat. Nak sedekah rasa malas. Setan kata, hang kalau bagi pun jangan duk bagi banyak-banyak, satgi habis duit nak beli rokok, duit tak ada. Dia janji lagu tu, habis duit lagi rokok nak beli lagu mana? Al-Faqra. Jangan bagi banyak-banyak, bagi RM1 sudah. Tabung Jumaat RM1, tabung kuliah RM1, raya haji RM1, raya puasa RM1, wah gaji RM20,000. Bini dia panggil dia Mr. RM1. Sama level dengan ayam goreng tepi jalan, ayam goreng RM1. Duk kira RM1 lah. Gaji RM20,000, bagi RM1, sepak pungkok baru tahu. Tak level macam tu. Gaji RM20,000 paling tidak, tabung Jumaat RM100. Ada tabung Jumaat RM1, gaji RM20,000, lempak masuk lombong baru tahu. Bakhil betul. Setan dia buai kita. Berapa ramai tak keluar zakat? Zakat perniagaan, zakat pendapatan kena keluar. Hatta kami ustaz-ustaz pun kena keluar zakat pendapatan.
Walaupun ada pandangan kata tak payahlah, tapi kuat fatwa Malaysia, Majlis Fatwa Kebangsaan meletakkan kena bayar. Hang ustaz ke tak ustaz, pendapatan hang kena bayar. Cukup setahun bayar zakat. Kan main-main. Kan kita nak rasa leceh lah. Tak. Setan janjikan tu. Al-faqra. Janji fakir, janji miskin, janji duit habis. Wah, Nabi dah sebut dah, tidak akan papa, tidak akan miskin orang yang bersedekah. Nabi janji dah, kita tolak janji Nabi. Satu. Dua, setan kata apa? Allah kata apa? Kerja setan nombor dua, wa ya'murukum bil fahsya. Ayat 268 Al-Baqarah. Dan dia mengajak kamu buat kerja jahat. Maksudnya menzahirkan sifat bakhil. Tuan, waktu saya belajar Arab dulu, bila kita belajar bahasa Arab, antara benda yang kita belajar dengan guru kita, bila habis satu mada, habis subjek kita hari tu, bila nak dismiss kelas, tok guru Arab kita akan ajar kita peribahasa Arab. Antara benda yang masuk dalam peribahasa Arab ni berbunyi al-kafan ma la jaibun. Bahasa Melayu kata kain kafan tak ada poket. Tu dia duduk. Tu peribahasa Arab. Tak tahulah kok orang belah sini meninggal poket kain kafan. Jaibun kata Arab. Kain kafan tak ada poket. Nak beritahu apa? 5 sen pun tak bawa masuk kubur. Tak ada poket nak buh. Tak ada. Tu peribahasa Arab. Nak sebut jangan bakhil, jangan kedekut. Kerana bakhil, kedekut tu janji syaitan, al-faqru. Dia buat kita rasa miskin, rasa duit tak ada. Wah, dalam bank 40,000, 50,000 duit. Mai orang minta tolong mula. Mai anak yatim sikit mula. Lepas ni tak ada kerja, sikit-sikit minta duit orang. Allahu Akbar. Hang nak bawa semua ke duit hang mati dalam kubur besok? Dan dua janji Allah dalam ayat tu 268 Al-Baqarah. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu. Dan Allah menjanjikan untuk kamu dua benda bila kamu bersedekah, bila kamu tidak ada bakhil. Apa dia? Pertama, maghfiratan minhu, keampunan dari Allah. Allah ampun kita. Siapa yang tak hendak Allah ampun dosa-dosa dia? Allah ampun berkat kita bersedekah, tolong orang. Dan fadla, Allah bagi kurniaan. Dua benda, dua janji Allah, dua janji syaitan. Sudah tentulah kita akan memegang janji Allah. Baik, patah balik ayat 22 surah Ibrahim. Bila syaitan kata wa wa'adtukum fa akhlaftukum, aku pun janji juga dekat kamu, tapi aku bohong ya, aku menyalahi janji aku. Sambung ayat. Wa ma kana liya alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li. Setan meneruskan khutbahnya, syaitan meneruskan ceramahnya. Ahli neraka duk melopong dengar. Setan kata wa ma kana li alaikum min sultanin, aku
aku, kata setan, tak ada kuasa apa nak ajak kamu ikut aku tak ada kuasa. Tu setan kuat apa kat kita, tuan-tuan. Dia dedah, Allah dedah dalam ayat ni. Aku tak ada kuasa min sultanin. Sultan makna kekuasaan. Aku tak ada upaya nak tarik kamu, nak ajak kamu. Aku tak ada kekuatan itu. Illa, tengok, illa, kecuali an da'autukum fastajabtum li, ketika mana aku membisikkan pada kamu, fastajabtum li, kamu perkenankan aku. Tu ya. Aku bisik-bisik, kamu pun ikut. Aku bisik aja. Aku tak ada kuasa nak tarik kamu masuk ke lembah kebinasaan. Aku tak ada kuasa. Aku membisikkan sahaja. Lalu kita pun ikut. Na'udzubillah. Fastajabtum li. Tum tu manusia, antum, li tu setan. Aku, makna setan lah. Kamu perkenankan aku. Baik, itulah dalam Islam. Islam ajar kita paling tak ada tu Allah sebut, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah innahu huwas sami'ul alim. Surah Fussilat ayat berapa? 35 tak silap. Allah kata, wa imma, dan jika sekiranya yanzaghannaka minasyaitani nazghun, kamu dihasut oleh syaitan dengan satu hasutan, nazghun. Allah ajar, kita tak nampak tapi kita rasa hasutan dia. Allah ajar apa? Fasta'iz billah, minta berlindung dengan Allah. Ucapan isti'azah. Fasta'iz billah dipanggil ucapan isti'azah, iaitulah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu dia panggil ucapan. Sebut yang itu. Dia bisik kita, dia suruh kita bagi lambat pergi semayang. Saja-saja, bukan ada urusan apa. Kita pun astaghfirullah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tu cara lawan dia. Jangan maki dia. Nabi kata apa? Jangan maki syaitan. Kerana memaki syaitan itu membesarkan tubuh dia, vitamin dia. Kita bagi dia besar lagi, kata Nabi. Jangan maki dia. Bukan pasal dia baik dah. Memaki syaitan membesarkan jisim dia. Itu ada hadis. Maka kita hanya isti'azah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Islam aja. Hari-hari dia ganggu kita. Hari-hari dia kacau kita. Simboliknya tuan-tuan tu, wajib haji apa dia? Melontar 3 jamarat. Tengok simbolik. Kita start jamratul ula, jamratul wusta, jamratul kubra belah hujung, atau kita panggil jamratul aqabah. Lontar, waktu lontar jamratul aqabah sahaja dipanggil tahallul awal. Nak buka ihram kita pada 10 Zulhijjah. And then kita akan lontar 11, 12, 13 pada hari-hari tasyrik. Hari tasyrik boleh himpun, sekali lontar boleh himpun. Kalau malas nak bergerak daripada khemah di Mina,
malas nak keluar 11, malas 12, malas nak rehat di Mina, boleh. Hari 13 lontar untuk 11 satu round, 7 itu untuk 11, U-turn pula balik, lontar lagi 7 itu untuk hari 12 Zulhijjah. Lepas tu U-turn balik 7 untuk hari 13. Boleh buat lagu tu? Boleh, tak salah. Dia balun sedah pada 13 Zulhijjah, dia campur sekali 11 dengan 12, hukum dia dibenarkan syarak. Jaranglah, saya pun tak buat gitu, duk bawa jemaah haji. Tak ada, kita balunnya 11 balun balik khemah. Relax, isap okok pi pula. Yang isap okok amat. Lontak 12, punah balik. Macam itulah. Persoalannya, kenapa 7? Waktu kita kutip batu di Muzdalifah, gerak daripada Arafah, muka seorang-seorang punya lembek. Usah sembang lah, Nabi habak dah, haji itu kusut masai, letih di Arafah tu. Saya cakap lah, penat kita, letih. Letak pungkok labuh dekat Muzdalifah tu, lena lalu. Sebelum lena tu pergi kutip batu. Cuma tak dapat pahala lah. Ni bukan kursus haji, no, nak abad sikit je. Dia ingat kursus haji. Cuma tak dapat pahala kutip batu lah, sebab tak masuk lagi waktu tengah malam. Dia pahala dapat kutip batu di Muzdalifah setelah masuk waktu tengah malam. Katalah waktu tengah malam 11.30 malam, Arab Saudi ijtihad 11.30 malam, waktu tengah malam, baru boleh kutip batu, baru dapat pahala kutip batu. Kalau kutip pukul 9 malam tak ada apalah, tapi sah lah, batu tu bolehlah lontar. Cuma pahala kutip batu tak dapat. Itu hukum. Jaranglah, pengalaman saya jaranglah orang Malaysia tunggu tengah malam sampai pukul 8 malam tu rembat terus dah batu, takut habis kan. Orang Malaysia lagu tu, kutip awal banji takut habis apanya. Jangan duk bimbang. Kita ni tetamu Allah, yakin dengan Allah. Orang mai rumah kita, kita tuan rumah, kita buat cukup dah untuk tetamu? Cukup. WhatsApp lah dulu, tanya berapa kereta hampa? 2 kereta. Kita bajet lah mihun tu untuk 2 kereta. Cukup. Kita duyufur rahman, kita tetamu dia. Jangan ada jemaah kata kena kutip awal ustaz, lagi habis batu. Dia punya panik. Saya kata dah, kita lena lu. Saya lena lu kan, saya lena lu. Buh beg tu, lepas solat isyak, maghrib isyak, kita jamak tamam ikut mazhab Syafi'i. 3 maghrib, 4 isyak, lepas tu kita lena. Saya kata saya nak lena lu, letih tuan jadi mutawif, jadi petugas haji ni, penat kita. Lena. Bangkit lagi baru kutip batu. Tak dah, kita bangkit je, batu dah siap dah. Anak murid dia rasuah awal lagi, dia kutip awal lagi. Dia kutip awal untuk kita. Dia nak bodek macam-macam, doa lah, itulah dia nak minta kita. Dia kutip siap batu untuk kita. Kita sedap-sedap, batu dah ada dah. Kenapa 7? Ini simbolik. Bila kita lontarkan rajman li syaitan wa hizbihi, ambil satu batu, Allahu Akbar, rajman li syaitan wa hizbihi, aku melontar syaitan dan kuncu-kuncu. Masuk isyak ni kita berhenti bagi azan. Persoalannya, kenapa 7? Kerana itulah simbolik godaan syaitan. 7 biji itu mewakili 7 hari seminggu. Maknanya setan kacau tiap-tiap hari. Simbolik 7 biji itu. Jamratul ula kecil,
akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. 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 Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi ati Muhammadan al-Wasilah. Itulah simboliknya 7 biji batu bagi 7 hari seminggu. Godaan syaitan tanpa henti, datang dalam berbagai bentuk. Itulah simbolik jamratul ula, jamarat yang mula-mula sekali. Kecil aja tempat dia, godaan yang kecil, lontar dia. Gerak pula jamratul wusta, pertengahan, sederhana, iaitulah kecil besar sikit, pertengahan godaan dia sederhana. Dan yang di hujung jamratul kubra atau jamratul aqabah, besar, godaan yang besar. Ni simbolik. Hari-hari dia akan kacau kita. Ada aja. Tu yang Nabi kata kita bangun saja tidur, ambil wuduk, siap semayang, habis semua nak tidur malam dia ikat kita. Tu hadis. Dia kita bangun, berwuduk, mandi, wuduk, pergi masjid, putus habis tali-tali syaitan yang mengikat kita. Dia putus asa tak? Tak, dia kacau lagi. Saat lagi nak breakfast, dia ganggu kita, lupa baca bismillah. Tu kejayaan dia. Saat lagi breakfast, dia kacau kita, makan tangan kiri, minum tangan kiri. Apa Nabi sebut dalam hadis Bukhari? Makan tangan kiri, minum tangan kiri, Nabi kata syaitan. Bapa Melayu makan tangan kiri, tangan kanan elok. Duk pegang handphone, duk main boh tangan kiri. Nabi kata syaitan. Minum berdiri, maaf lagi, boleh cerita lagi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Anas bin Malik,
Kita confirm hadis ini dengan masyayikh Al-Azhar, dengan Tok Syekh Al-Azhar. Kita confirm riwayat ini sahih. Apa dia? Nabi masuk rumah Anas bin Malik, terus Nabi pergi ke dinding. Orang Arab zaman dulu kan ada kulit kambing, dalam tu ada air. Nabi terus pergi sambil berdiri. Nabi buka macam tiup dia, Nabi minum daripada bekas kulit kambing itu sambil berdiri. Kita tanya, saya personal tanya Tok Syekh Al-Azhar, saya kata, adakah Rasulullah minum berdiri itu kerana ada rukhsah, kerana Nabi sakit pinggang ke, Nabi sakit, Nabi tak boleh duduk ke apa, atau memang tak apa, pada keadaan apa pun tanpa rukhsah kita boleh minum berdiri? Jawabnya, boleh dalam apa keadaan pun tanpa ada rukhsah. Saya confirm sendiri tanya, tak apa, relax Nabi minum berdiri. Ni minum tangan kiri, Nabi cukup marah. Makan cakwetiau buh tangan kiri, Nabi cukup marah. Nabi kata, syaitan, orang yang kidal ni jagalah, yang tulis kidal ni tolong makan tangan kanan. Setan kacau, bismillah tak baca, habis-habis kan nak tunggu sendawa dulu baru nak sebut alhamdulillah. Dah, setiap nikmat alhamdulillah, bukan nak tunggu sendawa. Tapi syaitan hias kita, relax, buat tak peduli, alhamdulillah tak bunyi, tiba-tiba dah berasap mulut rokok. Yang tu banyaklah. Syaitan cukup licik, tuan-tuan. Saya nak hurai panjang lah taktik-taktik syaitan, yang tu kena belajar lah. Minhajul Abidin, belajar kitab tasawuf, macam mana cara dia masuk melalui harta, pengaruh, ilmu. Itu panjang lah. Cuma kita nak sebut syaitan memang kerja dia yang itu, dah nama syaitan. Cuma kita kena faham, bila syaitan kata aku tak ada kuasa apa kecuali kamu, fastajabtum li, kamu yang perkenan seruan aku tak ada kuasa. So kita kena bijak, kena tahu antara bisikan syaitan dan ilham malaikah. Baik, sambung ayat. Fala talumuni walumu anfusakum. Allah, waktu kecederaan 5 minit, injury time, PKPP, tak boleh lama. Apa kata Allah? Setan meneruskan kuliah dan ceramahnya. Setan kata, fala talumuni, hampa jangan salahkan aku, hampa jangan cela aku. Talumuni, hampa jangan cela aku, hampa jangan salahkan aku. Hampa masuk neraka ni, jangan salahkan aku, jangan cela aku. Sebaliknya, walumu anfusakum, hampa celalah diri hampa sendiri. Bodoh, kata setan. Entah boleh bayang tak ahli neraka waktu tu? Entah boleh bayang tak muka ahli neraka bila setan kata, hampa salah aku lah, hampa tu yang bangang, hampa tu yang bodoh. Aku bisik-bisik ya, ikut buat apa? Bodoh. Apa dia tu? Syaitan kata, jangan cela aku. Entah boleh bayang suasana tu. Tetapi walumu anfusaku, hampa cela diri hampa ni, hampa itulah yang bodoh. Jangan ikut setan, jangan ikut aku, hampa ikut juga. Sampai kita tengok dalam surat khabar kadang naik pening,
cabul anak sendiri, rogol anak sendiri. Ni apa ni? Kita baca ya Allah ya Tuhan, tak ada dah mulut kita setan sungguh, mulut kita pun laju geram ikut setan tu. Anak sendiri pun harimbat, anak saudara OKU, bukan anak lindung OKU, harimbat lagi. Ayah tiri rembat anak tiri. La ilaha illallah. Tuan-tuan, muslimin muslimat, bila dah kena macam tu menyesal. 30 tahun penjara, 20 sebatan, masuk penjara 30 tahun, umur 50 sampai 80 duduk dalam penjara. Han Jamin boleh hidup 80, reput dalam penjara. Kita baca kesian pun ada, geram pun ada. Nak salah siapa? Setan jawab, jangan salah aku. Walumu anfusakum, hampa salah diri hampa sendiri. Jangan cela aku. Cik bisik lah, ikut pasal apa? Hampa lah. Bayangkan. Sambung dialog ayat yang sama, 22 Ibrahim. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi, al-ayah. Aku tidak dapat menolong kamu sekarang. Sorry lah. Setan kata sorry lah. Aku tak dapat tolong hampa. Hampa kena rebuih sekejap lagi. Hampa kena rembat dengan rantai. Hampa kena rembat dengan Zabaniyah. Malaikat Malik bagi arahan, Zabaniyah menurut perintah. Hampa akan minum hamim, hampa akan minum rosak, hampa akan makan buah zakub. Setan kata sorry Asif. Maaf lah, sorry lah, aku tak boleh tolong kamu. Dan kamu pun wa ma antum bimusrikhi, kamu pun tak boleh tolong aku. Dua-duanya dirembat dalam neraka. Tuan-tuan muslimin muslimat, marilah kita sedar bahawa sepanjang perjalanan hidup kita nak mencapai darjat takwa ni, kita terpaksa melalui cubaan, dugaan dalam hidup. Antara dugaan kita yang Allah letak ialah syaitan. Kita mesti lawan dia. Setan janji dah, qala fa anzirni ila yaumi yub'atsun, qala fa innaka minal munzarin ila yaumil waqtil ma'lum, dalam surah Sad. Setan kata, ya Allah bagi umur aku panjang. Allah kata aku bagi hang umur panjang pi. Sampai mana umur dia? Ila yaumil waqtil ma'lum, sampailah hari yang termaklum, iaitu hari kiamat. Sampai hari kiamat umur setan duk cari orang, ajak sekali masuk neraka. Na'udzubillahi min zalik. Dan saya tutup dengan ayat yang ke-6 dari surah Fatir. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sadaqallahul azim. Ayat 6 surah nombor 35 sebelum Yasin, selepas Sabak, jirannya ialah Fatir. Ayat 6 Allah berfirman, inna syaitana lakum aduun, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kamu. Fattakhidhuhu aduwa, maka ambillah dia jadi musuh kamu. Allah isytihar setan tu musuh kita, maka kita kena treat, layan setan tu musuh, bukan kawan.
innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya kerja dia tak ada lain, dia mencari seramai mungkin geng-geng yang akan dia bawa masuk ke dalam neraka sa'ir. Na'udzubillahi min zalik. Semoga ada manfaat sedikit yang kita bahaskan, bermula pada ayat 22 daripada surah Ibrahim tentang khutbah dan ceramah syaitan di dalam neraka kepada seluruh ahli neraka. Na'udzubillahi min zalik. Dan sampai kepada tahap cara-cara kita nak berlindung dengan syaitan. Di antaranya ialah ucapan isti'azah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan senantiasa memulakan apa saja kerja dengan bismillah. Sebut nama Allah, setan lari, insya-Allah. Semoga perhimpunan malam ini menjadi asbab untuk kita mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma asrif anna hadzal bala wal waba ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah.